Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar ustazah yang dikasihi, kaifa halukum jami'an? Moga-moga kalian sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa berada dalam keadaan sihat. InsyaAllah, kali ini Ustazah akan kongsikan topik yang berada di dalam bidang sirah yang bertajuk Hijrah Detik Bersejarah. InsyaAllah kita akan pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu maksud hijrah Rasulullah SAW. Maksud hijrah dari segi bahasa ialah berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Maksud hijrah dari segi istilah pula ialah perpindahan Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah, ataupun nama lain ketika itu adalah Yathrib. Peristiwa hijrah ni berlaku pada tahun ke-13 kerasulan. Baik, setelah umat Islam mendapat arahan daripada Rasulullah SAW, barulah mereka pergi berhijrah ke Madinah secara beransur-ansur. Mereka keluar daripada kota Mekah secara rahsia supaya tak ada seorang pun yang tahu ataupun tiada kaum musyrikin Mekah pun yang tahu mereka berhijrah. Dan ketika itu, tak ada seorang sahabat pun yang berani untuk berhijrah secara terang-terangan. Kecualilah sahabat Nabi yang bernama Umar bin Al-Khattab. Kerana kita tahu dia adalah seorang yang berani. Kemudian, setelah hampir 2 tahun para sahabat berhijrah ke Madinah secara beransur-ansur, barulah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Itu pun setelah mendapat isyarat ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Yang pertama adalah isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan Rasulullah SAW supaya berhijrah. Firman Allah Taala dalam surah Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maksudnya, dan ingatlah ketika orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Faktor yang kedua adalah untuk memelihara akidah. Umat Islam mengorbankan tanah, air dan harta mereka demi untuk menyelamatkan akidah tauhid yang lebih berharga. Faktor yang ketiga ialah pelawaan penduduk Yathrib ataupun Madinah. Sekumpulan penduduk Yathrib telah mempelawa Rasulullah SAW supaya Rasulullah ni menjadi pimpinan mereka di Yathrib. Jadi Rasulullah SAW pun mengadakan Bai'atul Aqabah yang pertama dan Bai'atul Aqabah yang kedua dengan penduduk Yathrib. Kemudian Rasulullah menghantar sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair pergi ke Yathrib dengan tujuan untuk berdakwah dan mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Yathrib. Faktor yang keempat ialah penentangan musyrikin Quraisy semakin kuat. Jadi orang musyrikin Mekah ataupun musyrikin Quraisy ni buat macam-macam bentuk penentangan. Termasuklah mereka menyeksa umat Islam itu sendiri. Dan tekanan ke atas Rasulullah makin hebat. Terutamanya selepas kematian pakcik Rasulullah sendiri yang bernama Abu Talib. Jadi kemuncak bagi penentangan musyrikin Quraisy ni adalah mereka buat satu pakatan ataupun mereka buat meeting, buat mesyuarat di satu tempat yang bernama Darun Nadwah, yang mana mereka bincang untuk bunuh Rasulullah SAW. Kemudian kita akan lihat kepada apa dia isi kandungan Bai'atul Aqabah yang pertama dan Bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'ah tu maksud dia adalah janji setia ataupun perjanjian. Okey, kita tengok isi kandungan Bai'atul Aqabah yang pertama. Kandungannya adalah tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak mengadakan dusta dan tidak menderhakai perkara yang baik. Isi kandungan Bai'atul Aqabah yang kedua ialah melindungi dan mempertahankan
Rasulullah SAW seperti mana mereka melindungi keluarga sendiri. Jadi inilah isi kandungan perjanjian ataupun janji setia yang Rasulullah buat dengan penduduk Yathrib. Seterusnya, peristiwa penting semasa hijrah Rasulullah SAW. Kita akan tengok kronologi hijrah Rasulullah. Yang pertama adalah di Mekah bersamaan dengan 27 Safar. Kronologi yang kedua adalah di Gua Thur. Kronologi yang ketiga adalah di Quba bersamaan dengan 8 Rabiul Awal. Kronologi yang keempat adalah di Yathrib ataupun Madinah bersamaan dengan 12 Rabiul Awal. Kronologi hijrah yang pertama adalah pada 27 Safar yang bertempat di Mekah. Rasulullah SAW bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar menggunakan jalan ke Madinah yang mana jalan itu tak ramai orang lalu. Kemudian anak kepada Sayyidina Abu Bakar yang bernama Abdullah dan Asma masing-masing ada peranan, masing-masing bertugas dalam proses hijrah ni, yang mana Abdullah bertugas untuk meninjau dan melakukan apa yang berlaku di Mekah. Manakala Asma pula bertugas untuk sediakan bekalan makanan. Kemudian Amir bin Fuhairah pula membawa kambing. Tugas dia membawa kambing, yang mana kambing tadi pertama dengan tujuan untuk bekalkan susu pada Rasulullah. Yang kedua adalah untuk menghapuskan jejak kaki Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Dalam masa yang sama, musyrikin Mekah ada menawarkan 100 ekor unta pada orang yang berjaya untuk tangkap Rasulullah. Pada masa tu, orang-orang Quraisy buat operasi besar-besaran untuk menjejaki Rasulullah SAW. Dan ada sebahagian pada diorang ni dah sampai pun ke Gua Thur. Tapi nak kata dengan izin Allah Ta'ala, dengan bantuan Allah Ta'ala, orang Quraisy ni tak dapat jumpa Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Dan pada ketika tu, waktu-waktu yang genting, waktu-waktu yang cemas lah. Dan Rasulullah SAW mententeramkan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian, kronologi hijrah yang kedua bertempat di Gua Thur. Selepas 3 hari, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar berada di Gua Thur, Rasulullah pun bersama dengan Sayyidina Abu Bakar menuju ke Madinah. Dan ketika itu ada seorang hamba Allah yang tolonglah Rasulullah, yang mana nama dia adalah Abdullah bin Uraiki. Dan Abdullah bin Uraiki ni, beliau tidak beriman. Beliau adalah seorang musyrik, tetapi seorang yang jujur. Kronologi hijrah yang ketiga adalah pada 8 Rabiul Awal bertempat di Quba. Rasulullah SAW tiba di Quba dan tinggal beberapa hari di sana. Di Quba juga Rasulullah SAW telah membina masjid. Dalam masa yang sama, Suraqah bin Malik yang merupakan seorang penentang Rasulullah telah berjaya menjejaki Rasulullah. Ceritanya, Suraqah bin Malik ni mengejar Rasulullah dengan kudanya. Kemudian, kudanya tu sangat hampir dengan Rasulullah, menghampiri Rasulullah. Dan tiba-tiba saja kudanya terperosok masuk dalam pasir sebanyak 3 kali. Dan akhirnya Rasulullah pun memaafkan Suraqah dan minta Suraqah ni janji supaya rahsiakan pertemuan Rasulullah dan dia. Rasulullah janji kepada Suraqah untuk bagi mahkota Kisra. Kisra ni adalah seorang raja Parsi yang kaya raya. Kronologi hijrah yang keempat adalah pada 12 Rabiul Awal bertempat di Yathrib ataupun Madinah. Bila Rasulullah SAW tiba di Yathrib, Rasulullah disambut dengan penuh gembira oleh penduduk Yathrib. Penduduk Yathrib ni terlampau gembira Rasulullah datang. Kemudian sampai mereka ni berlumba-lumba untuk pegang, rebut tali unta yang Rasulullah sedang naik. Kenapa mereka merebut? Supaya Rasulullah ni jadi tetamu di rumah mereka. Nak sangat Rasulullah ni jadi tetamu di rumah mereka. Tapi pada akhirnya, unta Rasulullah telah berhenti dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan Rasulullah pun menjadi tetamu di rumah
Abu Ayyub Al-Ansari. Kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Dari segi aspek agama, kesannya adalah ajaran Islam semakin tersebar kerana dakwah dapat dilaksanakan dengan lebih terbuka. Dari segi aspek sosial pula, kesannya ialah kehidupan masyarakat Madinah berubah kepada sistem hidup yang lebih baik dari segi akidah, syariat dan akhlak. Dari segi aspek politik pula, kesannya tertegaknya negara Islam yang pertama yang berdaulat di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Dari segi aspek ekonomi, kesannya kedudukan ekonomi umat Islam semakin kukuh melalui sistem ekonomi Islam yang dilaksanakan. Iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Yang pertama, selaku umat Islam, sebelum kita buat sesuatu tindakan, kita kena bijak buat perancangan, kena susun strategi. Macam Rasulullah buat dalam hijrah. Dan sebelum Rasulullah nak sampai ke Madinah, Rasulullah dah plan dah nak guna jalan yang mana. Itu jalan apa? Jalan yang tidak ramai orang lalu ataupun jarang dilalui oleh orang ramai. Kemudian, sentiasa bersikap optimis, yakin. Mana orang-orang yang bawa kebenaran, orang-orang yang bawa Islam, kena yakin bahawa kerjaan tu pasti bersama dengan kita. Kemudian, mencari teman yang soleh, baik budi pekerti dan ikhlas membantu. Macam dalam peristiwa hijrah. Banyak sahabat Nabi kan. Contohnya Sayyidina Abu Bakar yang teman Rasulullah, anak Sayyidina Abu Bakar, Abdullah, Asma, bekalkan makanan, report keadaan Mekah. Kemudian ada lagi seorang musyrik yang jujur, yang bernama siapa? Abdullah bin Uraikid, Amir bin Uhairah yang membawa kambing, menghapuskan jejak kaki Nabi. Kemudian sabar dan tabah menghadapi halangan dan cabaran. Kita tengok umat Islam sebelum peristiwa hijrah, mereka ditindas, mereka dizalimi di Mekah oleh musyrikin Mekah. Tapi mereka sabar kan, mereka tabah menghadapi ujian tersebut. Seterusnya, sentiasa bertawakal dan mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan patuhi segala perintahnya. Kita tengok banyak kan peristiwa Allah tolong dalam peristiwa hijrah, yang mana musyrikin Mekah dah sampai gusur nak cari Nabi, tapi Allah kaburkan pandangan, Allah tak jumpa, Allah tak bagi mereka jumpa Rasulullah. Kemudian Suraqah bin Malik kan, kuda dia sampai dah menghampiri Rasulullah, tapi tiba-tiba kuda dia jatuh kan. Itu maksudnya semua tu dengan izin Allah Ta'ala kan, Allah nak bagi bantuan. Tapi dengan syarat kita ni kena taat perintah dia. Seterusnya, sentiasa utamakan dan memelihara kesucian akidah dan keselamatan nyawa. Okey, kita tengok dalam peristiwa hijrah tu sendiri, umat Islam di Mekah ketika itu ditindas, dizalimi, dianiayai oleh musyrikin Mekah. Tapi untuk menjaga keselamatan nyawa dan untuk menjaga akidah tu sendiri, maka Rasulullah perintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Wallahu a'lam. Sekian saja perkongsian daripada Ustazah. Moga-moga para pelajar dapat mengambil manfaat daripada perkongsian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.